Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Minal wara' wa ra'aitu jami'al mali falam ara malan afdala minal qana'ah wa ra'aitu jami'al bir falam ara birran afdal minan nasihah wa ra'aitu jami'al at'imah falam ara ta'aman aladzu minas sabr. Amirul Mukminin pun sahabat juga. Ada juga orang yang tanya saya lah, dia kata, Ustaz, kenapa tak baca hadis Nabi? Saya kata dalam kitab ini dia menyunting hadis-hadis Nabi dan juga kalam-kalam hikmah dalam kalangan para sahabat, para tabi'in dan orang soleh. Dan Nabi SAW pun memang meminta kita berpegang dengan sunnahnya dan sunnah para sahabatnya. Sebab sahabat ni dia dekat. Dan ada sebahagian sahabat dapat ilmu A, ada seorang sahabat dapat ilmu B. Ya. Bila Nabi SAW sebut apakah amal yang paling mulia, sahabat tanya dia, maka Nabi kata berjihad fisabilillah. Ada sahabat lain pula tanya, ya Rasulullah, apakah amal yang paling baik? Ya. Ketika itu ada sebahagian sahabat tak dapat hadir berperang. Nabi kata jaga mak ayah kamu. Kan? Jadi sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ni dapat pelbagai angle. Wah, tu cakap orang putih sikit lah. Maklumlah dalam ni kan, siaran langsung ni kan ramai yang cakap orang putih. Ya. Dalam ni ramai ulama' ni tuan. Ramai ulama'. Jadi sahabat Rasulullah SAW ni dia dapat daripada Rasulullah SAW tu dari berbagai sudut. Nabi ni kan sifatnya fatanah. Nabi ni sifatnya kan cerdik, bijaksana. Dia tahu tu orang ni macam ni. Macam kita jumpa syekh tarikat jugalah. Jumpa syekh tarikat kan. Orang ni disuruh baca zikir ni, orang ni disuruh baca zikir ni. Kadang orang ni dia kata kau tak payahlah makan banyak-banyak. Ada orang ni kau makan banyak sikit pun okey. Dia tahu tuan-tuan nak susun orang tu. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi ni masing-masing dapat ilmu dari sudut yang lain. Hakikatnya maksud Nabi SAW tu sama, iaitu kelebihan amal. Apa kelebihan amal kamu? Orang ni kelebihan amal ini, sebab itu mampu dia. Kan? Kalau tuan-tuan semua pakat nak jadi mufti, hai tuan-tuan, siapa pula nak buat kerjanya kita ni, nak ngurus masjid ni? Orang Jibui semua jadi mufti. Kan? Kampung apa lagi? Kampung Puyuh apa tu? Ada kan? Semua nak jadi timbalan mufti pula situ. Kampung Durian 3 Batang. Kan? Semua nak jadi pengarah. Tak boleh tuan. Semua setiap orang ni Allah Taala dah susun dah takdir masing-masing. Kalau tuan-tuan tanya, Datuk suka ke keadaan Datuk sekarang? Kalau tanya nafsu, tak nak tuan. Penat tuan. Tak buat apa pun orang marah. Kalau buat lagi lah orang marah. Tak buat apa duduk. Marah kat mana? Rupa duduk pun orang marah juga. Kan? Jadi kalau ikut nafsu kita memang kita tak nak. Tapi itulah takdir Tuhan. Allah Ta'ala mentakdirkan demikian. Maka berperananlah kita mengikut takdir masing-masing. Maka apabila orang tu ditakdirkan jadi orang A, tanya Nabi SAW, Nabi jawab, kamu sebenarnya yang paling baik untuk kamu jaga mak kamu. Sebab ketika tu mak dia sakit. Orang ni dia kata, kamu paling baik pergi berjihad. Saya tengok daripada badan dia, daripada kemahiran dia, apa semuanya. Ada sebahagian sahabat Nabi SAW ni, bila zaman perang tu, Nabi tak suruh dia pergi perang. Yang ini kena pergi mengaji. Belajar pula. Macam-macam tuan. Jadi Rasulullah SAW ni dia mengatur. Sebab itu apabila sahabat Nabi SAW buat, maka ketika itu tuan-tuan, Nabi suruh kita ikut. Boleh faham ya?
Bahkan ada dalam kalangan salaf sendiri pun, ada sebahagiannya Nabi SAW tak buat pun, tapi sahabat buat, para salafus salih buat. Pagi ni kenapa saya bercakap macam budak belajar. Contohnya ketika ambil wudu, menjadi amalan orang zaman salafus salih itu, dia baca Allah ketika air itu sampai ke muka, kan? Allah bayyid wajhi yauma tabayyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, Tuanku, putihkanlah wajahku di hari di mana di mahsyar besok engkau hitamkan muka orang atau kau putihkan muka orang. Tak, Nabi tak ajar itu, tapi salafus salih buat. Sebab itu maksud yang baik, kan? Bukan mengada-ngada dalam agama, tak ada. Ada orang, yalah, saya malas nak masuk bab-bab khilaf, tuan-tuan, buang masa. Zaman Sayyidina Umar Khattab dulu jadulah, bukan zaman apa Umar Abdul Aziz ke zaman bila. Orang daripada Iraq datang tanya hukum darah lalat, walhal cucu Nabi SAW dibunuh, tumpah darah. Dia tak kira darah cucu Nabi, dia kira darah lalat. Dia bincang benda genyih-genyih, gemeh-gemeh, tuan. Ada orang kata, kenapa ulama-ulama Syafi'i tak baca kitab Al-Um ni kitab induk Syafi'i, tuan-tuan, kitab induk Syafi'i. Sebab ada dalam tu pendapat Imam Syafi'i yang tak suruh buat, kita buat. Faham tak? Adalah dalam tu. Tapi ada juga dalam kitab Al-Um tu yang Imam Syafi'i suruh buat, dia tak nak buat juga. Kalau saya malah nak bahaskan apa benarnya, tapi itulah ada dalam kitab Al-Um tu. Dia nak mengatakan kepada orang mazhab Syafi'i ini tak betul. Memang Imam Syafi'i kata tak sunat buat benda tu, tapi kalau kita baca yang lain, ada pula Imam Syafi'i kata sunat, tapi dia kata tak betul juga. Tu yang saya cakap tu. Dulu pernah seorang datang ke Negeri Sembilan, saya pernah cerita, tuan, kan? Dia kata Negeri Sembilan ni banyak betul bid'ah. Saya masa tu saya duduk di Jabatan Mufti lah. Saya kata, apa yang bid'ahnya? Dia kata sebab baca Yasin malam Jumaat. Saya tanya dia, ada ustaz-ustaz kata wajib ke? Tak ada, dia kata. Tapi seolah-olahnya wajib. Nampak, tuan? Cuba tuan tanya ustaz-ustaz di Negeri Sembilan ni, baca Yasin malam Jumaat tu wajib ke ustaz? Cuba tanya dia. Siapa yang kata wajib tu, bawa jumpa saya, tuan. Belum ada lagi, tuan-tuan, ustaz-ustaz cakap wajib baca Yasin ni. Maknanya pilihan, tuan-tuan. Kan? Pilihan, tuan-tuan. Cumanya zaman dulu dibacalah Yasin ulang-ulang. Zaman dulu orang butuh huruf ramai, tuan. Masa tu masih ada lagi program sekolah orang dewasa. Ya, anak-anak saya sekarang ni, anak-anak kita, cucu kita, tuan, tak faham ni sekolah dewasa tu. Sekolah dewasa ni, anak-anak sekalian, huruf A dia bahasa temu senian, tuan. Saya ingat lagi, saya masa tu Jas 1, mak saya pun Jas 1, tuan. Jas 1 sekolah dewasa, mak saya. Baca huruf A tu dia, besar ni, tuan, A. Balik daripada sekolah dewasa, saya balik sekolah, kan. Kata dia, mak pergi sekolah dewasa, belajar A. A besar macam ni, A kecil macam ni. Apalah beza tu? Dia sudah lah, nanti saya buat punya satu. Mana omak kita dia tanya kemahiran fikiran ras tinggi ni, langsung muntah kata jawab. Zaman tu, tuan-tuan, kalau Rumi pun ramai orang tak baca, mentelah pula, tuan-tuan, yang bahasa Arab ni, baca-baca Quran ni. Zaman dulu bagi negeri-negeri macam di Kelantan, di Kedah, ramai tu guru. Di Negeri Sembilan ni, tuan-tuan, jarang-jarang tu guru dia. Tak ramai lah, ada, bukan tak ramai. Orang Negeri Sembilan ni ramai wali, tuan. Wali ramai, betul. Kalau tuan-tuan tanya ulama negeri mana, memang cakap macam tu. Cuma kita tak kenal.
So ramailah ustaz-ustaz yang kecil-kecil ni ngajar di rumah. Tuan ingat tak belajar ngaji di rumah? Masa tu surau pun tak besar tuan. Kalau duduk ramai runtuh tuan. Kalau di kawasan-kawasan dalam sana lah, tuan-tuan duduk di kawasan ni memanglah ada masjid batu ni. Orang kampung-kampung sana tuan, sian tuan, surau kecil, ustaz tak ada. Ustaz pula tuan-tuan volunteer je. Tak ada laun tuan, takmir ni sekitar tahun 90-an baru ada laun. Sampai sekarang guru takmir marah. Cukup-cukup. Nama pun ada laun tuan. Itu pun dah puluh juta tuan. Jadi ustaz-ustaz zaman tu ngajar di rumah. Saya nak beritahu sejarah sikit supaya adik cucu kita faham. Kenapa jadi baca Yasin ni tuan. Ya. Satu daripada hujah dia lah. Jadi ngajar di rumah. Volunteer. Datanglah kita petang-petang. Lebih kurang lepas maghrib sampai. Ni tak? Ataupun sebelum ada separuh tu kelas petang pukul 5.30. Ujung bulan apa buat tuan-tuan? Bawa minyak agih sebotol. Sebab kita belajar pakai pelita tuan-tuan. Masa tu pakai minyak agih atau minyak agih. Digabungnya minyak dengan gas. Minyak agih zaman tu minyak tanah lah, minyak tanah. Minyak tanah masa tu warna dia biru tuan-tuan. Belum putih lagi. Pasal tak warna biru? Kalau siapa yang dengar ni tak pernah tengok minyak tanah warna biru, jangan naik lah tuan-tuan. Nampak tu. Ada yang tak nampak. Yo ke biru, dia tak perasan tuan-tuan. Yalah dia duduk kat Jibui pakai elektrik tuan-tuan. Kita kat Johor sana pakai minyak tanah. Jadi bulan-bulan tu bawa lah sekati. Dia tak kira liter, dia kira kati. Betul kan? Ni habis cerita lah bagi ni tuan. Jadi literasi, wah cakap orang sikit. Boleh membaca Quran tu tak ramai. Bahkan ramai dalam kalangan orang Melayu ketika itu pun Fatihah pun hafal saja. Belum baca tuan. Betul Tok Guru dia baca, betul dia baca. Ataupun betul Tok Guru dia baca, salah dia dengar, salah dia baca. Tu yang tu. Orang ghairul maghdubi alaihim kan? Dia ghairil maghdubi alaihim, dia baca apa? Wairil kata. Kalau zaman tu tuan dengar orang baca banyak salah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Kita ghairil dia. Wairil maghdu. Zaman tu ramai tuan-tuan macam tu. Imam pun ada baca itu. Tapi itulah paling handal dalam kampung tuan-tuan. Songah dia baca. Na'an dia. Suka hati dia. Sebab dia bukannya ada kemahiran membaca zaman tu, belum lagi. Yang kosong-kosong kampung lah. Orang Qadah apa semua tu memanglah tuan-tuan. Sebab banyak tu guru pondok apa semua. Kita kat Negeri Sembilan ni pondok ada kat Jempol. Satu. Dekat Rasa. Kat Nampangan ni khabarnya mari ni pondok. Tuan. Sekarang tinggal pondok bas saja. Kita tak banyak. Sebab itulah ulama dulu disusun. Memang ada pun hadis-hadis yang segi fadail amal ni elok baca Yasin. Dalam Yasin tu pula tuan-tuan banyak kalimah-kalimah Allah SWT berkaitan dengan akidah dan sebagainya, kebergantungan dengan Allah kan, maka diutamakanlah baca Yasin. Tak ada siapa kata wajib, tak ada siapa kata wajib pun. Tinggal lagi sekarang ni bila tuan-tuan dah pandai baca Quran, bacalah surah lain pun, apa masalahnya? Tak ada masalah. Tapi dia kata itu pun sebab dia kata Imam Syafi'i kata tak sunat baca Yasin malam Jumaat. Saya pun buka lah kitab tu. Cuba tengok pula baca kunun. Apa kata Syafi'i? Dalam kitab tu sebut sunat. Dia tak nak pakai juga. Apa maksud dia tuan-tuan? Dia act aja tuan-tuan. Kalau dia pergi Morocco, dia lawan pula orang mazhab Malik sana, Maliki sana. Ada sekali saya pergi ke seminar tasawuf antarabangsa di Morocco. Macam tu. Dia kata juga orang sana bid'ah, orang sini bid'ah, orang situ bid'ah. Habis
Apa kerat je tinggal lagi tu. Yang kita tak tahan tu. Saya nak tanya tuan-tuan lah. Tuan-tuan kan ziarah makam. Pergi hari raya ke, paling tidak tuan-tuan pergi raya, pergi apa? Ziarah kubur. Orang-orang tua kita kan, atuk kita kan, kita pergi ziarah. Ayah kita. Orang ni semua dulu tuan-tuan berpegang dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Aliran itu. Kemudian mazhab ni mazhab Syafi'i. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan rasa orang dalam kubur tu syurga ke neraka duduk dia? Saya tengok banyak kubur seluruh dunia ni kan. Tuan-tuan pergi tanya, dia ni dulu ahli syurga ke neraka sekarang? Kalau berdasarkan apa yang dia praktis kat dunia itu. Sebab tu tuan-tuan hati-hati cucu-cucu sekalian dalam kita berdebat, berbahas, berbincang tentang agama. Hati-hati, cermat-cermat. Kesannya bukan sekarang. Orang terdahulu tu pun kita kafirkan juga nanti. Boleh tuan? Tu bukan nak marah, nasihat. Ke dalam ni kan ada. Maka oleh kerana itulah, tak ada salahnya kita baca kalam-kalam hikmah yang diriwayatkan dalam kalangan para sahabat sekalipun. Baru nak mula. 7.30 kita berhenti, jangan risau. Kata Umar Al-Khattab, aku melihat semua teman rapat. Ra'aitu jami'al akhlaq falam ara khalilan. Dia kata aku jumpa ramai kawan ni tu. Ramai best friend, BFF. Maka aku tidak melihat teman karib yang lebih utama daripada menjaga ucapan. Sebenarnya dia kata nak kawan ni, kita akan boleh kawan dengan ramai orang. Ramai kawan kita. Tapi kawan sebenar apa tuan? Jaga mulut. Yang ni pun saya belajar kan. Saya ni, orang putih kata saya ni Virgo dia tu. Adalah orang analisis saya. Datuk Zaidi tu orang Virgo. Virgo ni maknanya memang cakap lopeh je tu. Cakap tak simpan kan. Tapi tak masuk dalam hati pun. Gaduh-gaduh dengan kawan kan, tengah hari makan sama balik. Dia tak masuk dalam hati tu. Tapi rupanya menjaga mulut ni menyebabkan kita boleh bertahan. Kalau tak tahan. Sebab tu mulut ucapan kita ni kena pilih yang sesuai-sesuai dengan orang itu. Sebab tu Nabi SAW pun bila bersabda atau mengemukakan apakah kelebihan-kelebihan amal, dia tengok sesuai dengan orang tu. Contoh, satu hari Nabi SAW solat dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Lepas tu ada sebahagian tu saya tengok duduk tu kan, adalah orang datang semayang sebelah sahabat seorang lagi. Tapi orang yang datang semayang ni orang susah tuan. Comot lah sikit. Tuan-tuan tahu kan kalau orang Arab yang susah ni macam mana tuan. Kalau tuan-tuan duduk di Madinah apa semua ni nampak orang senang-senang. Tapi kalau pergi ujung-ujung kampung tuan ni, masa saya pergi Damsyik dulu, pergi ujung kampung tu. Masa saya pergi Qahirah sama ujung-ujung kampung tuan. Allah, tuan dia orang ni susah tuan. Pakaian dia susah, rumahnya teruk. Jadi bila sahabat yang susah ni, baju kotor apa semua ni duduk, sahabat Nabi yang seorang ni macam kalih sikit lah, lari sikit, tarik dia punya baju itu kan. Seolah-olah ni tak nak kono lah dengan sahabat yang pakai macam ni tadi ni. Habis tu maka Nabi SAW tengok orang tadi tu ya, ada datang sahabat lain, dia duduk ke orang lain, tak nak duduk ke sebelah situ. Lebih kurang macam itulah cerita tuan. Maka Rasulullah SAW pun tanya, kenapa kau tadi bila orang susah tu datang kau buat macam ni? Kan? Adakah takut kefakiran itu berpindah kepada kamu? Nabi tanya sahabat tadi tu, yang kau tak nak duduk sebelah miskin tu, kau takut kau miskin kau? Itu ayat ni.
Kat sini Nabi mendidik tentang perangai. Lepas tu pula ada seorang sahabat lagi, dia tak nak duduk kat sebelah orang yang baik sini tadi tu. Dia lagi terpuluk dia. Maka sahabat tadi pula ditanya Rasulullah, kenapa kau tak nak duduk sebelah orang tu? Dia kata, saya tak nak duduk sebelah orang ni ya Rasulullah, sebabnya saya tak nak berjangkit penyakit sombong tu. Faham tak? Masa tu Rasulullah ajar tentang akhlak. Kan dia mana kelebihan tadi tu? Dalam satu keadaan Nabi SAW sebut kadal fakru ayakuna kufra. Kadang-kadang kefakiran tu menyebabkan kufur. Macam sekarang ni. Sebab kita semua ni susah tuan, ramai orang tukar agama. Kadang-kadang Nabi suruh kita hidup dalam keadaan miskin. Sifat tu bukan zahir dia, sifat itu. Jadi Rasulullah SAW ni bila dia bercakap tu dia pilih perkataan. Kita pun sama. Ada satu buku orang putih tuan, dipanggil The Power of Words. Kuasa perkataan. Kalau orang barat ni tuan, dia tak ada kojo tuan, dia mengkaji. Ada kat orang tanya, ustaz tak pernah jumpa kitab orang Arab. Dalam kitab Islam ni tak ada cerita mula macam ni tuan. Kitab Islam ni dia cerita fiqh, tafsir kan, dia macam tu je lah. Tak adalah dia nak menghurai detail sangat benda-benda yang duniawi ni. Tapi orang putih ni dia buat kajian-kajian. Sampaikan orang putih ni boleh klasifikasikan kita ni proaktif ke reaktif. Daripada percakapan tu, di profilnya kita ni, dia ni orang proaktif, dia ni orang reaktif. Bila orang tu proaktif, sifat dia bila tanya jawab, bila tanya jawab, bila tanya jawab, tapi jawab pendek-pendek. Itu orang proaktif dia kata. So orang yang jenis macam ni jangan guna perkataan reaktif dia kata. Kena guna perkataan copek. Mohlah, jumlah, dorehlah. Jangan buang masuk. Itu perkataan dia. Kalau tuan-tuan pergi kedai jual keto kan, dia sebenarnya dia ajak tuan-tuan duduk kat meja, betul tak? Perasan tak kalau tuan-tuan tak pernah beli keto ke apa? Esei Roma pergi tuan-tuan, tapi moli tak ada. Pergi nongah dia punya lecture tu, kata orang ni 9. Lecture dia. Orang Johor panggil lecture dia. Dia lecture kita tu dia. Kan? So kita dengar lah. Cik duduk mana? Kan, dia tanya, tak ada kena mengono dengan kereta pun. Dia tanya, dia tengok kita punya perangai kan. Saya duduk pancur. Nampak copek kan. Lepas tu pendek jawab kan. Anak apa orang? 10. Kan. Anak dah besar? Besar dah. Berapa yang kerja? Ada 4 orang lah. Berapa sekolah? Ada 3. Itu dia tahu dah. Oh, orang ni orang proaktif ni. Apa dia akan cakap? Jom kita tengok kita. Kita pun tengok. Cantik kan? Dia puji-puji tuan. Cantik tak kereta ni? Kereta ni ada kelebihan ni, kelebihan. Dia kata, cik jangan tunggu lama, ni ada promosi ni. Ada rebate 5,000, 10,000. Besok pagi memang tak ada. Dan besok pagi tu offer habis tuan. Dia dah analisis kita tuan. Tahu sign. Sign. Nampak tuan? Tuan-tuan perasan tak? Tu orang putih tuan. Dia berniaga, dia belajar tuan. Kita menego buto macam tu ya. Tak adalah kita nak jual roti canai tanya tang mana. Kita nak analisa dulu. Kan tak payah. Jomlah beli roti canai. Tak payah. Tak ada buat kat orang Melayu macam tu. Kemudian ada seorang lagi pula. Dia beli kereta agak. Duduk di meja bulat tu. Dia pun tanya. Cik duduk mana? Lambik jawab. Duduk Pancu. Yalah. Dia tak berapa jauh jalan besar tu lah. Tahu Pancu mana? Ditorang pula. Dihurai tuan-tuan. Dia tahu dah jawab dah lah ambil. Tapi bila jawab panjang jawapan tuan-tuan. Habis cerita sekeliling Pancu tu dia cerita. Baru lepas satu soalan. Anak berapa orang? Anak saya ada 10. Ada 3 dah masuk universiti. Seorang belajar UKM, seorang belajar UTM, seorang belajar SM, seorang ni. Ada anak saya tu ada 4 orang. 4 belajar sama penuh. Hui belanja besar. Panjang pula cerita tuan. Ada tak yang tuan? Ada orang macam ni. Ini dipanggil orang reaktif.
Jadi orang yang jual kereta ni, dia tengok orang ni reaktif tuan, ayat dia tak ada, maulah kita tengok kereta, tak ada lah. Dia akan cakap, cik fikir boleh kita tengok kereta sekarang? Boleh kita tengok kereta? Dia kata, kalau cik fikir sesuai, jomlah kita tengok, mau kita tengok kereta. Dia tak guna kata mau. Kalau cik fikirkan benda ni sesuai, kita tengok kereta. Dia beri masa bertangguh tuan. Dia lembik-lembik je. Tengoklah dulu. Kalau sesuai, bolehlah. Dia tak ada macam tadi dah. Tadi, cik, ni offer sampai hari ni ya. Kalau dia nak kata pun ada rebate, kata cik, kereta ni ada rebate RM10,000, cik fikirkan. Kalau cik rasa benda ni manfaat, eloklah. Tapi kalau tak apa, tak apa. Ada banyak lagi time lain. Nampak dia tangguh kawan tu. Sebab orang reaktif ni tuan, dia tak boleh paksa dia lah. Langsung dia belah je. Banyak cerita Cina ni tu. Dia pun keluar dah. Orang marketing dia tahu tuan. Tuan-tuan cubalah tengok pergi kedai tengok. So rupanya ucapan ni sahabat paling baik kepada diri kita. Boleh faham tuan? So khulasah pun tuan, jangan banyak bercakap. Macam saya ni kan banyak bercakap, hilanglah kawan tuan, jangan main. Tak suka kan tak? Ada sekali saya keluar TV tu menerangkan tentang ni lah, ajaran salah apa semua. Baru ni kan sibuk juga benda-benda macam tu. Kita menerangkan proses. Oh, tengok dalam tuan-tuan balun saya, budak mana ni kata dia. Betul. Lepas tu ada lah orang nyampaikan kepada saya, tu tahu tu kena balun tadi kata. Saya pun cakap dia, ada aku kisah. Yang kau pergi baca komen-komen orang tak faham tu buat apa? Kan kita nak menjelaskan kepada masyarakat. Orang ni kalau dia dah ada satu keputusan, tuan-tuan nak cakap macam mana pun tak guna kan. Betul tuan? Saya cakap lah, nak menuduh orang sesat ni ambil masa. Betul tuan? Nak kemukakan bukti. Kita tak boleh nak mengkafirkan orang itu. Senang-senang ni dalam depan, kau ni kafir. Mana tuan? Tak boleh tu. Silap-silap dia tak kafir. Kan Nabi kata kalau kita menuduh orang tu kafir, walhal orang tu tak kafir, kafir tu pergi kat siapa? Pergi kat kita. Tuan-tuan ingat senang mufti-mufti nak nuduh orang tu kafir lah, sosek. Banyak kajian penelitian kena dibuat. Betul tuan? Malih nak urai bab ni tuan, banyak cerita kan. Tapi pilihan ucapan tu memang nak kena betul-betul. Kemudian dia kata, aku melihat semua pakaian. Dia kata, wa ra'aitu jami'al libas. Macam-macam pakaian ni. Zaman sekarang ni orang Melayu pun sama tuan. Dia dah tak nak dia pakai baju Melayu. Dia nak pakai baju India, baju Cina. Ya tuan, baju orang putih. Kat Malaysia ni elok bersamping bertanjak tuan. Sampai luar negara pakai bikini tuan. Orang rumah ni mulut nak kena jaga tuan ya. Hati tu geram tuan, tapi mulut nak kena jaga. Iya, kat dalam negara kau main lagi kau. Kat luar kau lah heroin ni. Macam-macam pakaian tak apalah. Itu pilihan masing-masing. Pokok kau lah. Ilmu dah sampai. Ustaz dah cakap. Kan kafar dah belajar. Tahu dah tuan. Kalau budak-budak lahir selepas tahun 2000 tuan, dia tahu dah benda ni semua. Kalau mak ayah dia masukkan ke dalam kafar. Kalau tak adalah. Saat kafar ni tuan-tuan pilihan. Dia tak wajib. Dia adalah pilihan. Ada ramai yang tak hantar. Bila tak hantar anak sekolah kafar, ustazah, ustaz di sekolah menengah poning. Selalu macam tu. Budak tu tak pandai semayang, tak pandai baca Quran. Sebab mak ayah kata apa? Saya kenapa tak nak hantar ni ustaz? Anak saya sekolah kafar ni. Ponik budak tu. Budak tuan-tuan, mana ada ponik? Saya nak tanya tuan. Kan? SM makin kat kampung jarang-jarang ada bola tuan-tuan. Bila ada bola tuan-tuan, tengah hari main bola. Nyamin. Makin tu main tu ya, apa nama? Saya pernah lupa nama mainan kita makin. Yang kotuk kayu tang tu boleh terpukul tuan. Apa nama tu?
Entam lah tuan. Makin tu lah mainan kita. Paling power pun main golang kotah tu. Main jontik kotah tu kan. Ada dia punya apa tu? Lupa lah perkataan tuan. Dia punya yang kita gulung belakang tu, jontik tu. Apa nama? Sekarang ni budak gotah pun tak kenal. Sekarang ni atuk dengan cucu main game PUBG. Atuk join. Tembak tu. Atuk pun tercelah ko terpanjang tu umur lah. Atuk cakap tak betul. Jadi banyak pakaian yang kita tengok ni kata. Falam ara libasan afdal min arwa. Tapi pakaian yang paling layak, paling elok kita pakai dia kata warak. Warak bukan pakai yang ni. Ni pakailah apa yang patut. Tapi pakaian sebenar adalah warak. Yang kita nak sarung dengan badan kita ni supaya orang nampak cantik tu apa? Warak. Warak ni apa tuan-tuan? Dia bukan jalan tunduk telanggar tiang. Warak batu anak kau ni baik. Tiang pun dilentung Itu bukan warak tuan-tuan. Itu tunduk. Dia warak ni akhlak kan? Dia ada ilmu. Dia tengok orang tua bercakap, dia diam. Itu warak lah tu. Dia ada banyak ilmu. Dia balik daripada Jordan, balik daripada ni. Tapi dia tak ada lah ngata Imam Syafi'i tu sosek, tak ada tuan-tuan. Alah tuan-tuan, setakat baca macam saya ni baca hadis tak betul tu, tidak saya baca tuan-tuan. Lepas tu kata Imam Syafi'i tak betul, ni tak betul. Masuk akal ke tuan-tuan? Tu tak ada warak. Sebab saya tengok orang macam ni, dia tak belajar akhlak ni, tak belajar. Saya tengok tuan-tuan. Oh macam ni akhlak tak ada. Saya tengok warak tak ada. Kasar kita pun heran. Aduh, ya ulama lama tak betul tuan. Padahal ulama-ulama lama ni macam tu Bahaman Mak Kilau. Ini yang membebaskan negara kita daripada penjajahan. Letak nyawa ke ujung pedang masing-masing. Betul tuan? Orang ni semua orang tarikat yang berzikir apa semua. Bukan macam kita ni cari dunia hidup sama lautan kocik kan. Cuba tuan-tuan baca sejarah perjuangan bagaimana generasi Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis. Mereka ni semua asuhan Imam Ghazali dengan madrasah-madrasah di Baghdad. Cuba tuan-tuan baca buku tu. Membina generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Macam mana lahirnya pahlawan-pahlawan ni sehingga boleh membebaskan Palestin. Macam mana pemuda-pemuda Palestin tu pergi ke Baghdad belajar. Belajar ilmu orang, belajar ilmu tasawuf, zikir apa semua, lepas tu balik. Sebahagian tu datang lagi, balik belajar. Akhirnya lahirlah satu generasi yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dia bukan Salahuddin seorang kan. Dia bukan dibina di dalam Palestin. Dia dibina di luar. Balik bebaskan Palestin. Tuan-tuan bukan orang bercerita tentang kunut ni bidah tak bidah. Orang macam ni tak dapat berapa orang tuan-tuan. Baru meletup pistol kang dia lah paling nyuruk bawah rumah tu kang. Tu mulut nak panis kan. Betul. Tuan-tuan cuba baca. Kita jangan kena akal orang tuan, baca. Baca sejarah perjuangan. Betul. Tuan-tuan. Sa'ad bin Waqqas tu nak sembarang sungai tu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kan? Hebat tuan-tuan. Jadi warak ni, kita satu lagi warak ni tuan-tuan, contoh saya ada sebut tuan-tuan. Dia hukum ni ada dua. Satu hukum syarak, satu warak. Kan? Syarak satu, pertimbangannya warak satu. Segi hukum syarak, bila kita ada duit, boleh tak beli baju mahal? Boleh kan? Ada duit. Hukum fiqh kata boleh. Harus. Tuan-tuan pun belilah baju 1 inci 4,000. Ogo bukan kata meter tuan, inci. Saya pernah jumpa tuan, Yamin. Tuan, saya tanya baju datin ni berapa? Soalnya saja tanya tuan. Tengok lawa warna kain ni kan. Ini ni tu dia kata kalau 1 meter sebutlah 80,000 kan.
Dia kata saya kira-kira kalau seinci tu kek 1,000 lebih ni. Kalau dia tanya kita, tak boleh ke Ustaz saya pakai baju kain mahal? Boleh tuan? Boleh. Tuan-tuan ada duit kan? Pokok dia tuan-tuan lah. Boleh lah. Pakailah. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan duduk dengan sebelah orang pakai kain biasa. Kan? Kalau orang yang pandai nampaklah beza. Kalau setakat mata macam kita ni, sama ya. Tuan-tuan. Saya ada masuk kedai kain tudung, saya nak cerita tuan kan. So saya kerja kat Jawi makin, nak boleh hadiah lah kepada penceramah wanita ni. Saya jadi sekretariat bagian hadiah tu. Jadi kita ni pegawai ni ngikut je lah nak buat ni, tukang buat kereta. Mana kita nak pergi? Mau kita pergi jalan India lah. Jalan Tar tu, apa nama? Tukar Abdul Rahman tu kan. Tapi sekarang tak berani lah lalu situ tuan. Takut kau jaga lui ke bawah lah. Macam orang India itu badan besar pun losap macam tu je. Kalau saya tak tahu lah tuan. Memang tak ada lah. Agak bau bawa tombuk posuk satu je. Saya dah hilang lah kan. Badan luncih pun lah tuan. Jadi masuklah kedai. Satu kedai lah, malah nak sebut je nama apa. Masuk kedai tu, yang depan tu pun dah 300 dah. Mahal kita duduk ni kawasan ni tuan-tuan. Ada satu jenama lah. Yang depan tu pun dah 300 dah. Dia kata kalau cik nak cantik lagi masuk dalam. Masuk dalam tu kau tuan-tuan. 3-4 ribu tuan-tuan. Ui, saya pun keluar dan masuk dalam kereta. Tarik nafas. Rupanya orang-orang ni pakai lain-lain gogoi. Tapi mata tengok sama tuan-tuan. Tapi hukum fiqah boleh tuan-tuan? Boleh. Tak ada masalah. Pakailah, siapa ada duit silakan. Tapi orang warak ni tuan-tuan, dia tak nampak benda tu. Dia nampak ke hati dia. Bila dan pakai yang mahal ni sekarang, apa perasaan? Dia kombang tak ketahuan. Faham tak? Orang lain tak nampak dia kombang tu. Dia sendiri terasuk. Dia jalan pun jadi sodap. Perasan tak tuan? Macam kita lah. Oh, suami baru boli yang golang. Dah kojak-kojak. Kojak-kojak. Dia tak sengaja tuan-tuan. Bukan sengaja mana dah. Dia bono tu dia separuh sadar berlaku perangai tu. Betul tuan? Dia main kita boleh kereta. Baru kereta baru ni kan lain ni kasut. Walhal orang lain sikit tak perasan kita macam mana lah. Sama pakai kereta buruk makin macam tu dia nampak kita dengan pakai kereta baru. Tapi kita yang dalam kereta baru tu tak pasal-pasal kombang seorang. Rasa hari tu lain macam pula. Itu adalah orang ajak saya. Ustaz, jom kita pergi sekian tompek. Saya kata elok juga tu. Saya pun ada hal naik jet peribadi saya lah. Tak payah. Tak payah. Naik kapal dah lah. Kan mati pula saya dalam tu sekarang. Jeniam tompek. Tak nak. Saya tanya dia, apalah perasa duduk dalam tu kan? Dia kata copek sikit lah. Dia kata satu trip ke tempat nak dituju tu, satu trip tuan 400,000 kos kan. Saya tak payahlah. Saya naik everyone can fly lah. Naik Asia everyone can fly. Duduk ujung ni. Tiket seat nombor 27. Tapi ambil yang belah tingkap lah. Naik Asia pun kombang tuan. Kombang. Ini kan naik private jet. Tak tahulah kalau naik private jet turun daripada jet tu kan cerita kat orang. Dan tadi naik private jet dia punya makan dalam tu daging pun wahyu tau. Wah kan kita punya kombang tu. Perasan tak tuan-tuan? Tuan-tuan tak lah kot. Tapi manalah tahu tuan-tuan balik-balik semak dia masing-masing lah. Betul tak tuan-tuan? Boleh selipar baru tuan-tuan. Dia punya kombang tu kombang. Ini kan golang tuan-tuan. Dapat golang omeh happy birthday. Tuan-tuan. Dia datang kuliah subuh tu lain. Tangan tu macam ni. Iya tuan-tuan. Bahkan pergi Kenuri. Tuan-tuan nampak lah. Ustaz Zaidi sampai. Tuan-tuan memberi saya duduk tempat yang
Tompek yang belah beridang tu tak ada berbagi dengan orang lain. Tuan-tuan ingat senang nak jaga hati tu. Payah tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan takdir saya dapat poin lah kenduri tuan. Tak payah pelawar pernah ke situ lah. Susah betul nak jaga hati tuan. Payah tuan-tuan. Pak Kombar. Orang lain kan berkata, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kita macam ni. Sihat dia. Kita pun mula jadi macam ni berhormat. Assalamualaikum. Padahal kan ada apa pun ayam ni sama ya, macam berkata tu kan. Tapi dia pakai meja tu pun dah kembang. Tu dia panggil tak ada warak tu. Faham tak? Boleh faham Saya hurai mudah-mudah ni kita orang kampung kan, kalau tuan-tuan nak berbahas dengan tak mufti profesor tu parahlah nampak tuan. Kita cakap orang kampung je. Kita nak pakai kita tuan, bukan nak kita nak pakai kan kita nak pakai, tak payahlah bisi-bisi pun dah. Saya pun makin sepokat nak cakap dengan 9 supaya ramai orang tak faham. Kita makan nasi, okey, sadap ni tuan, sadap lauk ni. Pergi Sungai Timun pula tuan, basa-basa tu dangalah seko basa-basa tu melintang lembingan tu. Boleh tak kita makan banyak tuan? Boleh. Tak apa, makanlah. Berapa ekor kau terayu? 10? Balun. Tapi bagi orang warak, dia kata bukan makan 10 orang sampai tak ingat ke orang lain ni. Betul tuan? Dia pun makan seko. Habis dikunyahin tuan. Daripada misai udang tu sampai ke ekor tu. Kau makan. Ya tuan, saya selalu bersahabat dengan orang sufi ni bila makan kan. Dia punya gemah tu pun dia jaga. Yang belen-belen dekat pinggan ambil. Kita yang orang yang style Amerika ni kan, tengok alamak mengotor betul lah. Benda-benda macam tu relax lah, tak payahlah makan sampai habis. Ni habis dia kutip setiap ulih nasi lambingan tu kutip makan kan, ambil betul kan. Orang sebab Nabi kata akhir ta'am barakah, makan yang terakhir itu berkat. Sebab tu orang tua-tua makin tuan, orang Melayu kita. Ni kalau cari dalil memang tak ada dalil lah tuan. Ini cara praktis. Dalil tadi tu makan yang terakhir itu berkat. Faham tuan? Praktis macam mana orang Melayu buat? Dia tak bagi buang-buang gemah-gemah masuk dalam longkang tu, tak bagi. Tak bagi. Dia akan kutip pun tak ada guna penyapu lah. Orang Melayu ni tuan-tuan, sampah lain pakai penyapu, nasi tak. Dia akan pakai kain basah, betul tak? Kain basah ni kain tu dia lap tak tepi, betul tak? Itu adab orang Melayu. Walaupun dia hidup miskin, tapi perangai macam ni. Hari ni orang Melayu ilmu tu lah, apa yang dia tak payah tuan. Kalau kat Kuala Lumpur tu tiap-tiap hari tu pagi potang masuk kelas, kojak profesor ni ngajar, kojak profesor ni ngajar. Tuan-tuan, hebat-hebat. Tapi hidup berbahas saja tuan. Kita tengok tuan. Saya pun tak faham kenapa orang belajar ilmu dia nak bahas-bahas nak malam ni tak betul, ni tak betul, ni tak betul. Dia buat tak juga. Tak buat lagi. Duk bahas lagi tu. Ni ya. Lepas tu mati. Betul tuan? Jadi tak payahlah tuan. Kita warak sikit. Warak itulah pakaian terbaik. Sebanyak-banyak pakaian ni, warak adalah pakaian terbaik. Boleh tuan? Kemudian tinggal 5 minit tuan. Wa ra'aitu jami'al mali falam ara malan afdal minal qana'. Aku tengok banyak harta kata Amirul Mukminin. Kita akan tengok banyak harta benda ni banyak pasal sepah. Tapi harta yang paling hebat apa dia tuan? Al-qana'ah. Rasa cukup apa yang ada. Tak dapat duit raya tak apalah tuan. Nak duit raya juga ungkit-ungkit lah tu tak dapat. Sampai ada orang duit raya sekarang dah beri dah. Kau beri dan tak nak kongkit besok. Nampak tuan-tuan ni macam tak faham apa saya cakap ni. Baguslah.
Makna tuan-tuan ni dah tak melulian dunia, dah warak alhamdulillah. Macam saya ni ada lagi dunia. Qanaah ni rasa cukup tuan. Dapat sikit-sikit lah. Dapat banyak pun sikit. Cukup tuan-tuan. Tuan-tuan nak cari banyak mana lagi. Tapi kalau tuan-tuan bagi banyak, ambil. Tapi warak. Kalau bagi sikit pun cukup. Bagi banyak pun cukup, bagi sikit pun cukup. Ini manjang tak cukup ya. Bila rasa tak cukup, syukur tak keluar. Perkataan ataupun sifat syukur tak keluar. Bila sifat syukur tak keluar, Allah tak tambah tau. Allah biarkan je. Itu yang jadi dengan orang Melayu sekarang. Tak pernah cukup. Sebab tu dia tak pernah syukur. Sebab tu tak pernah tambah. Makin lama makin susut, makin lama makin susut. Tuan-tuan faham tak maksud saya ni? Orang Melayu hari ni dah tak belajar tasawuf, sifat qanaah tu tak ada. Mana ada ustaz-ustaz yang besar-besar cakap pasal qanaah? Cuba tuan-tuan tengok. Baca dalam TikTok tengok. Dia ada bahas tu lah. Ada dalil tak ada dalil? Ada dalil tak ada dalil? Dia bahas tu. Oh, dia pun tunjukkanlah kitab tu bahas. Kan kita baca dalam kitab Minhajul Abidin kan. Tu dia. Sifat ulama yang kena penyakit. Tapi qanaah ni tak ada siapa urai pun. Sebab tu kita tak pernah rasa cukup. Bila tak pernah rasa cukup, kita tak pernah syukur. Bila kita tak jadi umat yang bersyukur, Allah tarik satu demi satu, demi satu, demi satu, demi satu. Akhirnya tuan-tuan, kita semua akan jadi hina oleh kerana dunia. Sepatutnya kita ni jadi mulia. Sebab apa tuan? A'azzanallahu bil Islam. Kita dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Jangan sampai sifat terburu-buru kita dengan dunia menyebabkan Allah tarik nikmat. Nauzubillah. Wa ra'aitu jami'al bir falam ara birran afdal minan nasihah. Aku kata tengok, kata Sayyidina Umar kata, banyak benda baik aku tengok. Banyak benda baik ni. Daripada sekocik-kocik perkara sampai sebesar-besar perkara. Bahkan Nabi kata la tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Jangan kamu memperkecil-kecilkan benda makruf walaupun kocik. Jangan. Kita kena appreciate, dia kata. Tapi kata Sayyidina Umar, tetapi sebaik-baik benda yang paling baik itu ialah apa? An-nasihah. Bukan kita berbahas-bahas tak. Nasihat. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok akhir-akhir ni ulama ahli sunnah mula berbahas balik sebab dah tak terayu kena balun kan. Zaman dulu tak ada. Ulama-ulama ahli sunnah ni nasihat je. Cakap tak ada nak bahas, nak rendah orang tak ada. Kan? Sekarang ni dah jadi trend. Soal nasihat tu Nabi Allah Ta'ala sebut watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Dan akhir sekali tuan-tuan, wa ra'aitu jami'al at'imah falam ara ta'aman alazzu minas sabar. Aku tengok, kata Sayyidina Umar, banyaknya makanan-makanan. Yalah tuan-tuan, kalau Negeri Sembilan tuan-tuan, yalah zaman kita makin masa saya kecil-kecil makin kenduri kahwin ni, antara makanan kuih dia sebelah pagi pukul 10 tu, antara kuih kasui tuan-tuan, kuih talam tuan-tuan kan, satu lagi tuan-tuan, lengkong bodoh. Dia bezo tu rumah ke rumah warna tuan-tuan, kadang-kadang warna merah, kadang-kadang warna hijau. Betul-betul. Tapi zaman tu tak sedap tuan. Zaman sekarang ni dapat lengkong bodoh ni sedap pula tuan. Iyo tuan. Bila tengok ada lengkong bodoh tu yo pula tuan. Nak zaman dah tak bergigi, gigi jarang tuan. Lengkong bodoh tu lah yang paling sesuai. Kangam talam. Keripap pun kalau dah tak ada gigi salah tengok tuan. Tengok keripap kono yang dipilin topi tu koreh pula. Kap deh. Dah gerap deh. Bukan keripap yang hancur tuan. Gigi yang hancur. Jadi apa makanan yang boleh sedap sekarang tuan? Itulah dia. Lengkong bodoh. Pernah tahu orang kata lengkong? Orang Kelantan kata belida. Kan belida. Orang Ampangan kata agar-agar.
Orang kampung saya kata lengkong. Sedap tuan-tuan. Sedap tuan-tuan lengkong ni, ya Allah. Sedap tuan-tuan. Zaman dulu jarang-jarang dapat makan noneh tuan. Bila kenduri ni lah noneh banyak. Saya suka duduk kat tempat orang yang noneh lah. Potong, tinggal tangkai. Tangkai tu kan ada balance lagi. Orang tua kampung saya, kau nak kau teh? Boleh Wan. Dia pun potong-potong keliling tu jadi es krim lah tuan. Padahal tu puluh noneh yang gitu balun tu, tapi sedap tuan. Sedap. Apa boleh makan yang boleh sedap tuan? Zaman-zaman dulu. Buah biaweh tuan. Biaweh atau biaweh? Payah orang sini. Buah jambu batu. Cakap orang putih apa? Guava. Yolah. Orang belah-belah Bukit Ampangan ni guava. Guava. Kalau naik ke Pasar Abang tu kami action ni. Kan, apa jus nak? Fresh orange, guava. Guava, please. Kan, main ni pada biaweh kan. Biaweh pula biji sadualah kan. Tak kan? Tapi sedap tuan-tuan. Kelap. Nampak tuan-tuan macam terliur sebut biaweh ni. Sedap tuan-tuan, sedap tuan-tuan. Zaman sekarang lagi lah tuan-tuan. Macam-macam makanan sedap. Saya adalah orang bawa makan. Saya ni tuan-tuan kalau orang tak ada bawa tak makan. Saya ni tengah hari dah duduk Putrajaya lagi tak roti. Adalah bawa makan. Bawa lah tompek jo-jo makan daging-daging ni lah. Saya ni kan makan pula. Maka buka lah menu. Buka. Tok kita cubalah tok tengok daging-daging yang sedap tu. Say mana roti. Kita daging apa tahulah, tetel tahulah tuan. Tengok wagyu 1 gram 300. 110 gram 300. Dah mati saya. Ni salah tulis ke apa? Iyo tuan-tuan, koring darah lah mati tadi nak melanjur tuan. Dah sini kodai tak ada lah. Langsung kontok. Lagi tuan. 100 gram sampai 500 ni. Bukan dia tuan-tuan. Bukan makanan lemak kita ni tu. Lepas orang tu koda lah. Ustaz tak apa-apa. Saya memang kurang sikit daging tu. Saya tengok air mango pun lokek RM20. Sesio botol tuan-tuan duduk tompek macam ni. Air mango. Lama order guava. Guava pun RM7. Inilah kali pertama dan terakhir tak masuk kedai macam ni tuan. Jadi oleh kerana kawan-kawan ni tengok kita ni makan minum air guava merah tu. Dia kata ambil plate baru satu. Buatlah plate. Tak apa saya tak nak lah tu saya. Kan takut kena bayar. Awak tak ada duit. Kalau ada duit beres. Tuan. Kalau setakat makan kedai biasa tu boleh tuan. Ini 100 gram 300 ni bukan dia tuan. Dia pun cuing lah sikit masuklah pinggan kita. Makanlah Ustaz. Saya pun rasa tak ada beza tuan. Macam daging lembu kat bayar saya rasa sama. Jadi apa macam mana sedap lah tuan-tuan makan tuan. Rupa yang paling sedap pun tuan, sabar. Sabar. Jadikan sabar ni makanan kita. Cakap sedap ni tuan, cakap saya pun sama. Tapi agak dah tua ni tuan boleh lah. Masa muda ni tak pek sabar lah. Muda makin memang jadi panglima Syekh Murtada tu. Syekh Murtada kap je. Tak apa tu. Langsung melawan lagi tuan. Sekarang tak ada tuan. Buatlah. Sabar dah kurang, sabar dah terlebih. Jadi tak ada pula lah tuan. Jadi banyak hal kena sabar. Antara yang kita kena sabar segala musibah. Sabarlah tuan. Sakit kat badan kita, sakit kat keluarga kita, sabarlah tuan. Sebab itulah makanan paling sedap kata Imam, kata Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bukan sup giyabok apa tuan Yang sedap pun tuan, sabar. Al-lazut ta'am. Makanan paling sedap adalah sabar. InsyaAllah tuan kita tangguhkan ke masa yang akan datang. InsyaAllah mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah kepada kita bersama. Belajarlah ilmu bukan untuk bahas, tapi belajarlah ilmu untuk diamalkan.
Mana yang terdaya amal, amal tuan-tuan. Mana yang tak terdaya amal, kita bercita-cita untuk amal. Kalau boleh tuan-tuan cerita-cerita lagi orang. Dia macam tu. Kan? Supaya apa? Bersebar benda-benda yang baik. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah dan salat.